Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nussina. Allahumma yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bil khair. اللهم افتح علينا فتوح العارفين ووفقنا توفيق الصالحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. InsyaAllah kita sambung semula pengajian kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah karangan Imam Nawawi rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin. Kita muka surat 258 kalau kitab hamba ni lah. Masih lagi dalam bab ta'ziyah. Katanya daripada Juwairiyah bin Asma, daripada pokciknya bahawa ada 3 bersaudara yang turut serta dalam peperangan Tustar. Kemudian ketiganya mati syahid. Ibu mereka pergi ke pasar untuk keperluannya. Di sana dia bertemu dengan seorang lelaki yang juga turut sama dalam peperangan Tustar. Ibu mengenalinya, kemudian bertanya kepadanya perihal ketiga-tiga anaknya. Dia menjawab ketiga-tiganya, betul dah situ kan? Betul dah. Dia menjawab ketiga-tiganya telah mati syahid. Ibu kembali bertanya, menghadap ke depan atau belakang? Maksud dia, masa dia gugur syahid saat itu, dia mara ke hadapan ke ataupun dia lari, dia undur? Dia menjawab menghadap ke hadapan. Ibu berkata, Alhamdulillah, mereka telah memperolehi kemenangan dan telah menjaga keluarga, yakni diriku. Lepas tu yakni diriku, lepas tu mereka sendiri, ayahku dan ibuku. Baik. Jadi dalam hadis ni menceritakan bahawasanya seorang perempuan yang kematian 3 orang anak dalam satu peperangan. Baik, yang dia berbangga dengan kematian anak tersebut. Dan ditanya orang, anak dia lagu mana keadaan dalam peperangan tersebut? Orang tu kata mati belaka 3-3. Tanya lagi soalan, masa perang tu dia ke depan ke undur lagi ke belakang? Kawan ni kata mara ke hadapan. Maka dia pun mengucap Alhamdulillah, kerana anak dia saat itu telah menjadi benda ataupun telah menjadi perkara hak yang kebaikan untuk dia dan keluarganya. Baik, puteri Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala meninggal dunia. Beliau melantunkan sebit syair, wa maddahru illa hakada fastabir lahu raziyatu malin aw firaqu habibi. Tidaklah masa ini kecuali seperti ini, maka bersabarlah. Dia masa beginilah. Jadi siapa masa orang tuki, siapa masa orang niki, maka bersabarlah kehilangan harta atau perpisahan dengan yang dicintai. Setengahnya katanya Abu Hasan Al-Madaini ataupun Abu Hasan Al-Madini berkata, Al-Hasan bapa kepada Ubaidillah bin Hasan meninggal dunia, sedangkan Ubaidillah saat itu menjawab sebagai wali. Wali ni pemimpin lah, pemimpin kota Basrah. Kalau zaman kita kot macam gubernur ataupun menteri besar. Sehingga ramai yang bertakziah kepadanya oleh kerana kesabarannya yang mendalam, sehingga mereka mengatakan bahawa di wajahnya tidak terlihat kesedihan. Mereka pun sepakat bahawa kesedihannya hanya muncul padanya apabila dia diharuskan meninggalkan amalan yang sebelumnya selalu dilakukan.
Jadi kesedihan dia kok lain. Kalau ada amalan yang biasa dia buat, kalau tertinggal amalan tersebut, barulah ada kesedihan. Athar, maksudnya athar ni hadis-hadis pada perbahasan ini, perbahasan berkenaan dengan kesabaran dalam menghadapi ujian kematian cukup banyak. Saya hanya menyebutkan beberapa daripada athar tersebut agar kitab ini menjadi lebih sempurna. Jadi biar ada juga perbincangan bab ni, barulah sempurna. Dah tinggal dah bab ni. Wallahu a'lam. Baik. Seterusnya, kejadian wabak ta'un dalam Islam. Dia antara penyakit yang menyerang hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala adalah penyakit yang dikenali sebagai penyakit ta'un. Dia penyakit ta'un, dia berbeza dengan wabak. Dia wabak ni dia lain daripada ta'un. Tapi ta'un dipanggil wabak. Setiap ta'un wabak, tapi bukan semuanya wabak adalah ta'un. Baru ni kita diserang wabak Covid. Dia wabak Covid, ada orang kata ta'un, tak, bukan. Covid bukan ta'un. Dia ta'un ni apabila kena kulit habis. Dia ada kesan pada kulit. Dan ta'un ni apabila dia menyerang ramai orang yang akan meninggal dunia. Nanti kita tengok setelah daripada datangnya Islam, ada beberapa ta'un yang besar yang menyerang umat manusia. Nanti kita tengok. Jadi Imam Nawawi rahimahullah subhanahu wa ta'ala, setelah daripada tajuk ta'ziah, sabar di atas kematian orang-orang yang tertentu, maka dia buat mari satu tajuk berkait dengan wabak ta'un yang pernah berlaku setelah daripada datangnya Islam. Katanya perbahasan ini bertujuan, kata Imam Nawawi, aku letak perbahasan ta'un ni adalah bertujuan untuk memotivasi kebersabaran dan mengambil pengajaran daripadanya. Kerana musibah yang menimpa manusia saat ini cenderung lebih ringan dibandingkan dengan sebelumnya. Jadi kalau kita ditimpa musibah, dalam masa yang sama kita teringat ada lagi orang yang lebih teruk ditimpa musibah berbanding dengan kita, maka apa yang kita hadapi itu kita akan rasa lebih ringan berbanding kalau sekiranya kita seorang kena. Dia musibah kalau kena ramai-ramai, dia lebih ringan daripada kena seorang. Kalau kena seorang berat, kalau kena ramai-ramai dia ringan sikit. Jadi apabila ditimpa musibah, rupa-rupanya orang sebelum daripada dia lebih teruk dan dia ringan sikit. Apabila ringan, lebih mudah untuk kita sabar. Kadang-kadang kita ni apabila kita cerita orang dulu boleh sabar, kita pun rasa takkan aku nak sabar. Kita tu. Baik. Sebab itulah Imam Nawawi rahimahullah subhanahu wa ta'ala memuatkan dalam kitab dia ni selepas daripada bab ta'ziah berkenaan dengan peristiwa wabak ta'un yang berlaku setelah daripada datangnya Islam. Katanya Abu Hasan Al-Madaini, baru betul baca tadi kita juga, Abu Hasan Al-Madaini. Abu Hasan Al-Madaini mengatakan bahawa, ni seorang ulama ni, wabak ta'un besar yang terkenal dalam sejarah Islam, maksud dalam sejarah Islam ni berlaku setelah daripada kedatangan Islam. Ada lima ta'un hak yang masyhur, hak yang besar yang datang setelah daripada datangnya Islam. Yang pertamanya nama dia ta'un Shirawaih yang berlaku di negeri Madain pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia ta'un Shirawaih. Shirawaih ni sebenarnya nama orang, nama seorang raja, seorang pemerintah lah. Kerana ta'un ini ketika menyerang kawasan Farsi tu, ramai orang di negara tersebut mati, sehingga kuasa besar ketika tu lemah kerana ramai sangat tentera mati. Dan ta'un Shirawaih tidak ada seorang pun di kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mati, kerana dia bukan berlaku
di Madinah dan bukan berlaku di dalam tempat ataupun di dalam negeri orang-orang Islam. Sebab ni berlaku di negeri orang bukan Islam. Kenapa dimasukkan juga ta'un ni sedangkan bukan berlaku di dalam negeri orang Islam? Jawapannya adalah kerana bab ni nak menyatakan ta'un yang berlaku, ta'un yang besar yang berlaku setelah daripada datangnya Islam. Apabila datangnya Islam, ada ta'un yang besar. Yang pertamanya nama dia ta'un Syirawai. Baik. Pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ta'un Amawas. Ta'un Amawas ni nama satu tempat di negara Palestin. Satu tempat di negara Palestin, nama dia ta'un, nama dia Amawas, kerana daripada tempat tersebut mengikut pandangan sebahagian daripada ulama bermulanya penyakit ta'un ini. Dan ta'un ini berlaku pada zaman kekhalifahan Umar bin Al-Khattab. Zaman Sayyidina Umar menjadi khalifah. Zaman Sayyidina Umar menjadi khalifah, ada satu ta'un yang besar yang menyerang negara Syam. Yang mana ketika ta'un ini menyerang negara Syam, ramai penduduk Syam meninggal dunia dan sebahagian daripada sahabat Rasulullah mati dalam ta'un ni. Baik. Yang mana ketika Sayyidina Umar nak pergi ke negara Syam, dalam perjalanan tiba-tiba bunyi kata negara Syam diserang ta'un. Aku Sayyidina Umar pun bincang lagu mana ni, kita nak pergi ke kita nak balik semula. Last sekali keputusan Sayyidina Umar balik semula. Maka ada seorang sahabat Abu Ubaidah, tak silap ingat, dikabur kepada Sayyidina Umar, atafirru min qadarillah, adakah mu nak lari daripada ketetapan Allah Subhanahu wa taala? Kata Sayyidina Umar, nafirru min qadarillah ila qadarillah, kami lari daripada ketetapan Allah kepada ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi Sayyidina Umar dah jadi masuk ke negara Syam. Lepas tu katanya pada zaman kekhilafahan Umar bin Al-Khattab, wabak tersebut menelan 20,000 mangsa meninggal dunia. Yang mana dia menyerang lebih kurang dalam 3 bulan sahaja. 3 bulan, tak silap ingat 2 kali. Tak silap ingat 2 kali. Dia mula datang pada bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, tak silap ingat lah. Kalau tak silap ingat, lepas tu berhenti sekejap, lepas tu mari pula gelombang kedua. Kalau kita, zaman kita gitu lah. Gelombang pertama 3 bulan, lepas tu mari pula gelombang kedua. Baik. Sampai ke 25,000 orang meninggal dunia pada ta'un Amawas tersebut. Seterusnya kemudian ta'un pada pemerintahan Ibn Zubair. Pemerintahan Ibn Zubair maksudnya pemerintahan Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair bin Awam adalah salah seorang daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia pernah memerintah sekejap. Baik, tapi dia memerintah kawasan-kawasan tertentu sahaja. Mana pada zaman dia berlaku ta'un. Yang mana berlaku ta'un pada bulan Syawal tahun 69 Hijrah dan menelan korban meninggal dunia setiap hari sebanyak 70,000 orang. Sehari 70,000 orang. Baik, selama 3 hari berturut-turut. Hari pertama 70,000 lebih kurang lah. Hari kedua 70,000, hari ketiga 70,000. Memang ramai semua. Katanya, dan dia bukan menyerang di Madinah, bukan menyerang di Mekah. Tak silap ingat, ta'un pada zaman Abdullah bin Zubair menyerang negara Iraq. Sebab dia ta'un ada tempat yang dia tidak boleh masuk. Mana? Madinah. Ini disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dalam sejarah tidak ada penyakit ta'un masuk dalam Madinah. Antara kelebihan Madinah, Dajjal dengan ta'un tidak dapat masuk. Tapi baru ni wabak qawi boleh ada di Madinah. Jadi bermakna wabak qawi bukan ta'un. Okey, boleh faham kan? Dia ta'un lain. Ta'un kalau kena kulit habis. Baik.
Sallallahu salamatu wal afiyah. Katanya bahkan 83 orang putera Anas bin Malik turut menjadi mangsa ketika terjadi serangan wabak saat itu. Sayyidina Anas bin Malik dia ramah anak. Allah Ta'ala bagi keberkatan pada dia, pada harta dia, pada umur dia dan pada zuriat dia. Pada ketika ta'un pada zaman Abdullah bin Zubair, anak Anas bin Malik 83 orang meninggal dunia. Ramai anak dia. Cuma orang Arab kadang-kadang cucu pun dikira anak juga. Kadang-kadang cucu pun dikira anak juga. Tapi Anas bin Malik memang ramai anak. Anak dia ramai. Katanya lagi, pendapat lain mengatakan 73. Ada penangan mengatakan 73. Dan 40 orang putera Abdul Rahman bin Abi Bakrah juga menjadi mangsa. Jadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikenali sebagai Abdul Rahman bin Abi Bakrah, anak dia 40 orang mati dalam ta'un tersebut. Kemudian katanya kemudian ta'un fatayat. Mudah dia baca saat ni tu buka kau Arab sekejap. Baca benda, baca mana ni kata. Kemudian ta'un fatayat pada bulan Syawal pada tahun 87 Hijrah. Dia fatayat ni adalah perkataan jamak daripada fatah. Fatah ni pemudi, orang perempuan muda. Sebab ta'un tersebut anak dara saja mati. Ramai anak dara mati. Anak dara pada ramai mati pada ta'un tu. Sebab tu dinamakan ta'un fatayat. Ta'un kalau cakap kita orang perang anak dara. Tu perkataan fatayat. Kemudian ta'un yang terjadi pada tahun 131 Hijrah bulan Rejab, dan lebih berat wabak yang terjadi pada bulan Ramadan di Sikatul Mirbad. Ini nama satu tempat. Setiap hari ada 1000 orang menjadi mangsa, lalu berangsur-angsur melemah pada bulan Syawal. Di kota Kufah juga pernah terjadi wabak ta'un yang menelan mangsa, di antaranya Mughirah bin Syu'bah, seorang sahabat Rasulullah. Dan kalau baca kisah dia, di pada awalnya ta'un menyerang negeri Kufah. Kufah ni satu tempat di Iraq. Jadi masa ta'un menyerang Kufah, Mughirah bin Syu'bah keluar daripada Kufah. Keluar lari. Dia duduk situ. Ramai mati. Lepas tu bunyi tenang dah, dia pun pergi semula. Pergi semula kena dia mati. Allah Rabbi. Jadi nak lari tak boleh, dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Inilah pernyataan Al-Madaini. Jadi ulama yang dikenali dengan Abu Hasan Al-Madaini telah meriwayatkan cerita tadi. Katanya Ibnu Qutaibah dalam kitab Al-Ma'arif dari Al-Asma'i juga mengatakan tentang jumlah wabak ta'un dengan penyataan hampir serupa. Jadi ada ahli sejarah yang lain menceritakan tentang wabak ta'un yang menyerang setelah daripada datangnya Islam. Antaranya adalah Imam Ibnu Qutaibah dalam kitab Ma'arif dia daripada Al-Asma'i, lebih kurang dengan apa yang diceritakan oleh Abu Hasan Al-Madaini. Katanya dia katakan dinamakan ta'un fatayat kerana wabak tersebut bermula dengan menyerang gadis-gadis di Basrah. Basrah ni satu tempat, satu negeri di Iraq. Dia Iraq pada ketika tu dia ada negeri Basrah, negeri Kufah. Ni negeri besar-besar saja ni. Negeri besar-besar saja ni. Baik, negeri Kufah, negeri Basrah. Katanya lagi
di Basrah, di Wasit. Wasit itu sama, nama satu negeri di negara Iraq. Di Syam, Syam ni merangkumi 4 buah negara sekarang: Palestin, Lebanon, Syria, Jordan. Dan Kufah satu tempat di negara Iraq. Sedangkan dinamakan Ta'un al-Ashraf, di sana ada pula nama Ta'un al-Ashraf. Ashraf ni orang-orang mulia, kerana ramai pembesar yang menjadi mangsa. Kalau zaman kita kau geng-geng YB saja mati. Kalau zaman kita kau mungkin buat dia mesyuarat kuat barangkali. Contoh, kita contoh saja. Tu al-Ashraf, golongan-golongan mulia saja, golongan hebat-hebat saja mati. Siapa beri nama Ta'un tu Ta'un al-Ashraf? Kerana ramai pembesar yang menjadi bangsa. Sementara di Mekah dan Madinah tidak pernah terjadi wabak ta'un. Mekah dan Madinah sejarah tidak pernah terjadi wabak ta'un. Kalau Madinah, itu jelas disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'un tidak boleh masuk di dalam Madinah. Baik. Katanya perbahasan ini cukup panjang. Keterangan yang telah saya sebutkan cukuplah kiranya mewakili apa yang tidak saya jelaskan. Banyak lagi, tapi ini padang dah. Secara lebih terperinci penjelasan ini saya tuangkan pada awal-awal syarah Sahih Muslim. Semoga Allah Ta'ala sentiasa memberi taufik. Imam Nawawi dia ada buat satu kitab, nama dia kitab Syarah Sahih Muslim. Kita ada hadis yang dikarang oleh Imam Muslim, yang disusun oleh Imam Muslim, yang dikumpul oleh Imam Muslim, yang mana ada ulama-ulama hadis yang selepas daripada Imam Muslim mensyarahkan hadis tersebut. Antara ulama yang mensyarahkan hadis tersebut adalah Imam Nawawi. Dalam kitab Syarah Sahih Muslim, Imam Nawawi menghurai, memperincikan tentang ta'un lebih panjang lagi berbanding dalam kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah. Katanya semoga Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberi taufik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya ta'un adalah ujian yang Allah Subhanahu wa taala turunkan untuk menguji hamba-hambanya. Dan ta'un ini menjadi rahmat kepada orang beriman dan azab kepada orang kafir. Orang beriman apabila mati kerana ta'un, ia adalah rahmat. Ada pahala yang Allah Subhanahu wa taala bagi kepada orang yang mati kerana ta'un atau kerana wabak. Sebagai contoh, masa wabak Covid baru ni menyerang negara kita, bukan negara kita, seluruh dunia. Ramai mana hak yang meninggal dunia? Ramai mana hak yang meninggal dunia? Kampung ni tak tahu berapa orang. Ramai kampung ni pun ramai. Ahli jemaah ni ada tak ahli jemaah masjid? Kita ada? Tak ada, alhamdulillah. Ada pun alhamdulillah juga, sebab kita kan bersyukur belaka kan di atas nikmat dan di atas musibah kan. Baik. Jadi hamba, sahabat-sahabat hamba orang muda saja ramai meninggal dunia. Sahabat hamba, hak seorang tu mudi pondok di Temerloh. Hak seorang lagi baru nak buka pondok di Kelantan, orang muda saja. Lepas tu pok saudara sahabat hamba mati. Jadi ramai orang kenalan kita meninggal dunia masa Covid baru ni. Baik. Jadi untuk orang beriman, wabak tersebut sama juga dengan ta'un, dia adalah rahmat. Baik. Seterusnya, bab yang berikutnya, boleh mengkhabarkan kematian kepada teman-teman dan kerabat serta larangan meratapinya. Katanya kami riwayatkan dalam kitab At-Tirmidzi dan Ibnu Majah daripada Hudzaifah radhiyallahu taala anhu. Dia berkata, jika aku meninggal nanti, maka janganlah beritahu sesiapa pun, kerana aku bimbang hal itu akan menjadi na'i. Kerana aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang an-na'i. Dia na'yun di bahasa Arab. Perkataan na'yun ni makna dia khabar kepada orang tentang kematian seseorang. Khabar kepada orang tentang kematian seseorang, itu yang dinamakan sebagai na'yun. Cuma na'yun ada hak yang dilarang, ada yang tidak dilarang. Hudzaifah, seorang sahabat Rasulullah, masa dia sakit, dia pesan kepada keluarga dia, aku mati kamu korang. Sebab dia, sebab aku takut membuat benda yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana Rasulullah larang melakukan na'yun apabila ada kematian. Baik.
Nanti lepas daripada ni Imam Nawawi rahimahullah subhanahu wa ta'ala akan menceritakan pemberitahu ataupun kita beritahu kematian seseorang kepada orang lain, mana hak yang dilarang dan mana hak yang tidak dilarang. Kerana di sana ada hadis Rasulullah melarang kita memberitahu kematian seseorang kepada orang lain, kepada orang ramai. Dalam masa yang sama di sana ada hadis yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu kepada para sahabat tentang kematian sebahagian daripada sahabat yang lain. Sebagai contoh pada hari kematian Raja Najasyi. Nanti Imam Nawawi rahimahullah ta'ala akan menyebutkan ataupun akan mendatangkan hadis ini. Raja Najasyi, raja negeri Habasyah, Ethiopia sekarang ni, yang mana dia di antara raja yang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia tidak berjumpa dengan Rasulullah. Sebab itulah ramai ulama meletakkan dia di dalam golongan tabi'in, bukan di kalangan sahabat, kerana dia tidak berjumpa dengan Rasulullah. Walaupun dia beriman dengan Rasulullah pada hidup Rasulullah dan dia tahu Rasulullah kenal dia. Pada hari kematian Raja Najasyi, maka Rasulullah memberitahu kepada para sahabat. Allah Ta'ala memberitahu kepada Rasulullah pada jauh, Madinah dengan Ethiopia bukan dekat, jauh, negeri Habasyah, kawasan Afrika dengan Madinah jauh. Tapi Allah Ta'ala memberitahu kepada Rasulullah pada hari tersebut mati seorang lelaki yang soleh. Maka Rasulullah kepada para sahabat, lalu Rasulullah mengajak para sahabat untuk sembahyang ghaib kepada Raja Najasyi. Begitu juga dalam satu peperangan yang dikenali sebagai peperangan Mu'tah, yang mana dalam peperangan tersebut Rasulullah tak pergi, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melantik beberapa pemimpin perang. Yang pertamanya Zaid bin Harithah, yang keduanya Ja'far bin Abi Talib, yang ketiganya Abdullah bin Rawahah. Rasulullah duduk di Madinah. Tiba-tiba Rasul khabar benda Zaid bin Harithah, Rasul khabar Zaid bin Harithah gugur syahid, dan bendera diambil oleh Ja'far bin Abi Talib. Sebentar Rasul kata Ja'far bin Abi Talib gugur syahid dan bendera diambil oleh Abdullah bin Rawahah. Lepas tu sebentar Rasul kata Abdullah bin Rawahah gugur syahid dan bendera diambil oleh satu pedang daripada pedang-pedang Allah Subhanahu wa taala, iaitu Khalid bin Al-Walid. Baik, jadi Rasul cerita. Maka bermakna di sana ada pemberitahuan kematian kepada orang ramai yang dilarang, dan di sana ada pemberitahuan kematian kepada orang ramai yang tidak dilarang. Okey, kita kena tengok hak mana yang dilarang dan hak mana yang tidak dilarang. Supaya hak yang dilarang kita kena tinggalkan, hak yang tidak dilarang boleh kita buat. Kita kena tinggalkan hak yang dilarang walaupun masyarakat kita buat. Kalau benda tu dilarang, walaupun orang pakat buat belaka, macam-macam cari alasan untuk mengharuskan benda yang dilarang oleh Rasulullah, mesti kita kena tinggalkan. Tapi kalau benda tu dibolehkan, maka boleh kita buat. Okay, kita tengok apa hak yang akan disampaikan oleh Imam Nawawi. Katanya Imam Tirmizi mengatakan hadis ini hasan sahih. Hadis yang daripada Hudzaifah bin Al-Yaman, yang dia larang kepada keluarga dia, kepada orang yang dekat-dekat dengan dia, menceritakan khabar kepada orang lain tentang kematian dia. Seterusnya kami riwayatkan dalam kitab At-Tirmizi daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bersabda, "Iyyakum wan na'i fa innan na'ya min 'amalil jahiliyah." Hati-hati kamu terhadap na'i, kerana na'i itu adalah perbuatan jahiliyah. Na'i saat itu memberitahu kepada orang ramai tentang kematian seseorang. Itu adalah perbuatan jahiliyah yang perlu kita kena berwaspada, jangan sekali-kali kita melakukannya. Jadi memberitahu tentang kematian seseorang kepada orang ramai berpandukan kepada hadis ini adalah dilarang. Baik. Dalam riwayat lain daripada Abdullah yakni Abdullah bin Mas'ud, secara tidak marfu', maksudnya secara tidak marfu', maksudnya ia adalah perkataan Abdullah bin Mas'ud, bukan perkataan Rasulullah. Imam Tirmizi mengatakan ini lebih sahih daripada riwayat yang marfu'. Maksudnya perkataan yang di atas dia lebih sahih, ia adalah perkataan Abdullah bin Mas'ud berbanding ia adalah perkataan Rasulullah. Kedua riwayat di atas didhaifkan oleh Imam Tirmizi. Sama ada riwayat yang mengatakan Abdullah bin Mas'ud dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam,
ataupun riwayat yang mengatakan ia adalah perkataan Abdullah bin Mas'ud. Kedua-dua riwayat ini didhaifkan, dinilai dhaif oleh Imam Tirmizi. Seterusnya, kami riwayatkan dalam kitab As-Sahihain. Kalau sebut kata As-Sahihain, makna kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu perihal kematian Raja Najasyi kepada para sahabatnya. Apabila Raja Najasyi meninggal dunia, maka Rasulullah khabar kepada para sahabat. Jadi benda yang kita dapat faham, boleh kita menceritakan kepada orang ramai tentang kematian seseorang. Dalilnya, Rasul pernah khabar kepada para sahabat tentang kematian Raja Najasyi. Raja Najasyi, raja negeri Habasyah, sebagaimana yang kita cerita tadi. Dan sebelum daripada para sahabat berhijrah ke negeri Madinah, para sahabat telah berhijrah ke negeri Habasyah sebanyak 2 kali. Baik, 2 kali Rasulullah para sahabat berhijrah ke negeri Habasyah, negeri Raja Najasyi inilah. Baik, seterusnya kami riwayatkan dalam kitab As-Sahihain. As-Sahihain maksudnya Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika ada orang meninggal dunia yang dimakamkan pada malam hari. Jadi ada sahabat meninggal dunia dan ditanam pada malam hari, dikebumikan pada malam hari tanpa pengetahuan baginda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak tahu. Ada riwayat menceritakan seorang perempuan yang gelap. Ada riwayat menceritakan seorang pemuda yang kerja dia duduk bersih masjid. Ada riwayat menyebut perempuan, ada riwayat menyebut lelaki. Kerja dia bersih masjid. Kerja dia bersih masjid. Tiba-tiba hari tu Rasul tengok tak ada dia. Maka Rasul tanya para sahabat, mana orang tu? Kata para sahabat, meninggal dunia. Kami tanam dah malam tadi. Dia buat dak khabar kepada aku. Tengok, buat dak khabar kepada aku. Jadi maksudnya khabar kepada orang lain tentang kematian seorang adalah dibolehkan, sebab Rasul suruh khabar kepada dia. Baik. Seterusnya, katanya ulama sebahagian besar sejawat kami. Dia terjemah gitu Dia perkataan ni maksudnya ulama mazhab Imam Syafi'i. Dan yang lain, dan sebahagian daripada ulama yang lain mengatakan disunatkan. Apa benda disunat? Dituntut, dapat pahala memberitahu perihal kematian seseorang kepada keluarga. Jadi apabila anak dia mati, kita khabar ke ayah dia, ke mak dia, ke anak-anak dia, disunatkan. Jadi kalau anak dia mati duduk kampung kita, mak dia duduk kampung lain, pakai tanah duk khabar sepatah ke mak dia, ke ayah dia, ada apa comel. Hak comelnya sunat kita khabar. Ni anak mocik meninggal dunia ni, anak mocik meninggal dunia ni. Jadi kalau duk khabar sepatah, sebab takut masuk dalam an-na'yu yang dilarang, hak tu tak betul. Baik. Jadi pihak hospital bila mati pesakit saat itu, jadi kita pakai tanah buat-buat kita dah lah. Tak payah khabar keluarga dia senyap je, sebab takut dilarang masuk benda yang dilarang oleh agama. Itu tak kena. Jadi untuk kaum keluarga, untuk sahabat handa dia, comel kita khabar dan temang-temang. Berdasarkan kedua hadis ini, hadis di atas. Berdasarkan kedua hadis ini sunat. Menurut pandangan ramai di kalangan ulama mazhab Imam Syafi'i, sunat kita khabar kematian seseorang kepada keluarga dia, kepada kaum kerabat dia dan kepada kawan-kawan dia. Mereka menyatakan na'yun yang dilarang adalah na'i jahiliyah. Maksudnya pemberitahuan kematian seseorang kepada orang ramai yang dilarang saat itu adalah pemberitahuan kematian seorang kepada orang ramai yang dilakukan oleh pokok jahiliyah. Dan lagu mana? Kebiasaan mereka apabila ada pembesar yang mati, segera mengutus seseorang pengundungan kuda untuk menyeru kepada semua kabilah, lalu mengumumkan bangsa Arab binasa dengan kematian si fulan. Gitu waktu dilarang. Jadi contoh kita kata ada pemimpin mati. Contoh ada pemimpin mati. Kita pun atau wakil pergi khabar Habidah, Islam tempat kita Habidah, punah Habidah Islam tempat kita.
selepas daripada kematian pemimpin ni. Hak tu, hak yang dilarang, hak tu adalah haram. Tapi kalau orang hak tak belajar, dia kata tak apa ke cakap gitu. Tak apa cakap gitu. Orang tak belajar. Kalau orang belajar, dia tak cakap lagu tu. Sebab tu nama dia na'i al-jahiliyah. Puak-puak Arab habis dah mati. Punah binasa habis dah dengan kematian orang tersebut. Hak tu hak yang dilarang. Dilarang ketika kita memberitahu kematian seseorang dengan kita menyebut, membilang kelebihan-kelebihan yang ada pada orang tersebut. Baik. Mati dah pembela bangsa Melayu. Di kampung belaka. Pembela bangsa Melayu mati belaka dah. Mati dah. Jadi bangsa Melayu dalam keadaan bahaya. Itu sebagai contoh, tu dipanggil pemberitahuan yang dilarang oleh agama. Baik. Katanya lagi, na'i tersebut dilakukan dengan suara menjerit dan menangis. Duduk merau, duduk menangis. Ni hak yang dilarang. Penulis kitab Al-Hawi, seorang ulama besar dalam mazhab Imam Syafi'i, Al-Hawi Al-Kabir karangan Imam Mawardi. Imam Mawardi adalah seorang ulama besar. Dari kalangan sejawat kami, yakni ulama mazhab Imam Syafi'i, menjelaskan bahawa ada dua pendapat di kalangan sejawat kami, di kalangan ulama mazhab Imam Syafi'i mengenai masalah disunatkan memberitahu dan mengumumkan perihal kematian seseorang. Ada dua pandangan. Yang pertamanya, disunatkan untuk dilakukan bagi mayat orang asing dan mayat kaum kerabat. Kalau mayat orang asing, maksud orang asing ni orang tak ada keluarga, boleh kita kabur kepada orang ramai. Dan dia tak ada keluarga. Kalau dah kabur, jadi tak ada orang bagi semayang ke dia. Jadi kita kabur kepada orang ramai, tujuan untuk meramaikan orang datang sembahyang dan berdoa untuknya. Baik. Begitu juga dan mayat kerabat, keluarga. Jadi apabila ada seorang mati, kabur kepada keluarga dia, hukum dia disunatkan. Kerana akan memberi kesan ramainya orang yang bersolat ke atasnya dan mendoakannya. Sebagai yang lain berpendapat hanya disunatkan bagi orang asing sahaja. Jadi ada sebagai yang lain kata sunat untuk orang asing je. Kalau orang yang bukan orang asing tidak disunatkan. Menurut saya yang paling benar adalah disunatkan secara mutlak. Jika sekadar memberitahu dan mengumumkan, hanya sekadar nak khabar kematian seseorang, maka sunat. Kiralah orang asing ke, orang tempatan ke, orang ramai keluarga ke, orang tak ada keluarga ke, ramai kenalan ke, tak ada ramai kenalan ke, sunat kita khabar. Sekadar tu tak ada masalah. Tapi khabar dalam keadaan menangis, khabar dalam keadaan meratap kematian, khabar dalam keadaan menghitung kebaikan-kebaikan yang dia buat, maka hak tu adalah dilarang. Baik. Doa ketika memandikan dan mengkafankan mayat. Banyak ni. Siapa ke ada doa ketika mandi mayat, ketika kafan mayat. Ada doa banyak ni, tengok ni. Disunatkan untuk memperbanyakkan zikir kepada Allah. Memperbanyakkan zikir kepada Allah. La ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah. Dan berdoa untuk si mati ketika memandikan dan mengkafaninya. Bukan buat. Benda banyak berzikir, banyak berdoa. Masa tengah mandi tu, ghafarallahu lahu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Hak tu hak yang disunatkan. Tapi hak ni jarang orang buat ni. Jarang orang buat. Sebab benda jarang orang buat? Sebab tempat kita, orang hak yang mandi mayat ni biasa orang tuli. Dia pekat kalau orang hak yang jarang-jarang mandi, lepas tu belajar pula, kena sekali, mungkin dia buat. Tapi duk main semua tiap-tiap, mari sehari 5-6 orang, bakal tak buat dah. Jadi dia benda hak yang duk buat semua ni tidak sama dengan hak yang jarang-jarang buat. Baik. Biasa gitu je lah. Tapi sebenarnya hak ni disunatkan. Dan kita kalau orang mandi, kita tengok orang mandi mayat tu, dengar orang baik, orang soleh, kaki surau, kaki masjid, masa mandi tu duk doa semua, masa mandi duk zikir, kita biar kita jadi mayat pun tak apa. Hak sungguh gitu. Walaupun pakat takut mati belaka, tapi pada hakikat kita mati belaka.
Cuma oleh kerana kita duk tengok orang hok mandi mayat saat itu buat dengan benda hok yang paling sempurna, doa sokmo untuk si mati, kita mengharap dia kita jadi mayat pun tak apa. Sungguhlah hamba lah orang lain pun tak tahu. Hamba tak tahu lain. Baik. Katanya para rakan kami ini maksudnya ulama mazhab Imam Syafi'i mengatakan apabila orang yang memandikan melihat sesuatu daripada mayat yang membuatnya takjub, seperti mukanya bercahaya, baunya harum dan sebagainya, maka disunatkan untuk memberitahunya kepada khalayak. Dia orang yang mandi orang mati ni, dia banyak dia jumpa dengan benda-benda hak yang luar biasa. Ada mayat wangi, ada mayat berseri-seri, ada mayat senyum, macam-macam. Dan ada juga orang sebaliknya. Ada hak yang sebaliknya. Jadi antara adab yang perlu dijaga oleh orang mandi mayat, kalau tengok keburukan, buat senyap. Jangan pula cerita. Melainkan kalau si mati saat itu ahli bid'ah, maka untuk memberi peringatan kepada orang lain, boleh kita cerita, bukan tujuan untuk mengaibkan si mati, tapi untuk menghalang dan melarang orang lain daripada melakukan perbuatan sebagaimana perbuatan yang dilakukan oleh orang mati. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bau harum dan sebagainya. Ini tak apa cerita. Dan benda bau harum bercahaya ni bukan hanya kita baca dalam kitab-kitab lama yang berlaku kepada sebahagian daripada generasi salaf dulu, sebahagian daripada ulama-ulama tertentu dahulu, bukan juga berlaku kepada sebahagian daripada orang di tempat kita. Sebahagian orang di tempat kita. Hamba nak cerita ke tak? Ceritalah. Ada seorang budak tu, boleh dah apa cerita, tak ada masalah. Budak ni dia belajar pada ayah. Dia orang Lubuk Batu, orang Jeruk. Mesti dengar tak cerita ni? Dah sering dengar. Baik. Lepas tu dia sakit. Ada pendarahan dalam otak ke, masalah jantung kan, melupa. Melupalah. Ambo tak kenal mana dia. Masa tu umur 15 ke 16 gitu, lebih kurang 15 ke 16. Baik, dipendekkan cerita, dia sakit. Lepas tu dia masuk hospital. Lepas tu mati. Jadi sebelum daripada mati tu, yang dia nak jumpa dengan tu guru dia, ngayuh dia nak jumpa. Lepas tu ayah gila sekali. Lepas tu secara kebetulan masuk dalam berita, kebetulan sepupu hamba jadi wartawan sinar harian itu kali, bawa lek pot dara dia. Ayah hamba pot dara dia yang baca talqin kubur tu. Lepas tu budak-budak pondok saja. Lepas tu ada doktor seorang, doktor muda. Hamba tak kenal doktor, tapi hamba baca dalam doktor tu start daripada jaga di hospital sampai kena mati di kubur. Baik. Lepas tu orang kampung ni duk cerita, lepas daripada tu kubur dia wangi sewangi-wanginya. Kubur dia wangi sewangi-wanginya. Dia boleh pergi, dia tanya orang kampung Jerung Wakatape. Baik, ayah dia jual air temu. Kalau cukup ditanya sendiri lah. Kalau nak percaya yang berkabar ni, lah cerita kampung ni, baru lagi dah, tapi sebelum Covid rasanya. Baik, lepas tu ada seorang lagi, tapi orang yang dah ada cerita nama, yang mana dia mati kerana Covid. Apa ceritalah, Haji Roti Payang, kenal tak? Roti Payang Seni Rendang kan meninggal dunia kerana Covid tu kan. Baik, jadi lepas daripada tanam kubur kan, dia turun sikit kan, lepas tu ada lubang. Lepas tu orang ikan bawa kepada anak dia, suruh pergi tutup. Anak dia pergi, bau sewangi-wanginya. Baik, hak yang cerita siapa? Anak dia. Sebab anak dia ada adik ipar seorang. Baik, jadi maksudnya benda yang lagu ni tak apa, boleh kita cerita. Boleh kita cerita benda lagu ni. Tapi kalau benda buruk, tak boleh.
Benda hak yang tak comel. Benda hak yang comel boleh kita cerita, benda hak yang tak comel tak boleh kita cerita. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kedua hak yang penama hak yang kita cerita saat ni. Semoga Allah taala mengampuni keduanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala juga merahmati kita semua. Baik. Katanya lagi, namun apabila melihat sesuatu yang tidak disukainya, seperti wajahnya menghitam, bau busuk, anggota tubuhnya berubah, raut wajahnya berubah dan lain, maka haram hukumnya untuk memberitahu kepada sesiapa pun. Yang khabar orang. Sebab dia benda tu bukan mesti menunjukkan bahawa dia mati dalam su'ul khatimah, tak semesti. Bukan menunjuk, bukan menjadi tanda mati dalam su'ul khatimah, tidak semesti. Benda yang penentu, yang menghukumnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi hakikat kita tak tahu. Jadi kalau benda berlaku, benda-benda buruk lagu tu, jangan nak cerita ke orang. Tapi masalahnya masyarakat kita ni dia suka benda cerita-cerita gini. Kalau dulu kau pisah duk cari buku mastika dulu kan. Ingat tak? Duk cerita bab-bab gini ya. Berahi baca. Berahi baca. Padahal kawan tu reka je. Kawan tu nak suruh laku buku. Baik. Jadi tak boleh lah. Dalil yang mereka gunakan adalah seperti berikut. Kami riwayatkan dalam Sunan Abu Dawud dan Sunan At-Tirmidzi daripada Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uzkuru mahasina mautakum wa kuffu an masawihim." Artinya, beritahu perihal kebaikan orang-orang mati di antara kamu dan diamlah daripada keburukan mereka. Hadis ini didhaifkan oleh Imam Tirmidzi. Setengahnya kami riwayatkan dalam kitab Sunan Kubra karangan Imam Baihaqi daripada Abu Rafi' bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ghassala mayyitan fakatama alaihi ghafarallahu lahu 40 marrah." Sesiapa yang memandikan mayat kemudian dia menutupi keburukannya, nescaya Allah akan mengampuninya sebanyak 40 kali. Jadi ditutup keburukan yang dia tengok, maka Allah Taala memberi keampunan kepada dia. Diriwayatkan juga oleh Imam Hakim Abu Abdillah dalam kitab Al-Mustadrak ala Sahihain dengan alasan hadis ini sahih sesuai dengan syarat periwayat Muslim. Kebanyakan daripada sejawat kami, yakni ulama mazhab Imam Syafi'i, mengungkapkan masalah ini seperti yang telah saya jelaskan. Abul Khair Al-Yamani, penulis kitab Al-Bayan, mengatakan apabila si mayat ahli bid'ah yang memperlihatkan bid'ahnya, maksudnya dia menzahirkan bid'ah dia, dan orang yang memandikannya melihat sesuatu yang tidak dia sukai, maka berdasarkan kias dianjurkan baginya untuk memberitahu kepada khalayak agar mereka terhindar daripada bid'ah tersebut. Jadi masa hidup tu duk belagai yang sama, tua-tua pun duk judi lagi. Orang ngajak mari surah, mari masjid, duk nyanyi je. Ni contoh je. Ni contoh. Gitulah. Jadi kampung tu kau Allah, ada dia seorang tu memang suhati. Memang tak tahu kalau benda ke. Bulu uduh. Contoh, kita kata contoh. Orang tahu keburukan dia. Tiba-tiba mati, ada tanda-tanda tak comel. Maka orang yang mandi dia boleh cerita kepada orang. Tapi bukan untuk mengaibkan dia, tetapi untuk memberi peringatan kepada orang lain yang masih hidup, jangan melakukan perbuatan sebagaimana perbuatan dia. Baik. Seterusnya, zikir-zikir dalam solat jenazah. Jadi nanti insya-Allah lah kita sambung pada minggu-minggu akan datang. Kita mengharapkan apa yang kita bincang pada malam ni ada manfaatnya dan ada keberkatannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati majlis ilmu yang kita adakan pada malam yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi pengampunan kepada kita, merahmati kita dan mematikan kita dalam husnul khatimah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.